Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk subjek sains. Pada minggu lepas kita telah belajar pun berkaitan dengan jenis-jenis mikroorganisma. Ada 5 mikroorganisma. Apa dia? Kalau kamu masih ingat, 5 jenis mikroorganisma: bakteria, virus, fungi, protozoa dan juga alga. Di mana di setiap kumpulan bakteria ni dia ada setiap kumpulan mikroorganisma ni dia ada lagi jenis-jenis dia. Contoh bakteria kita ada Bacillus, Streptococcus, E. coli. Kemudian dalam protozoa kita ada Paramecium, Amoeba dan yang lain-lain, fungi, alga dan juga virus. Baik. Untuk hari ini, apa yang saya nak terangkan adalah berkaitan dengan proses hidup mikroorganisma. Mikroorganisma ni adalah benda hidup, so sama seperti kita benda hidup, tapi prosesnya tak samalah seperti kita. Macam manusia, tumbuhan dan haiwan, dia mengalami proses hidup yang lebih banyak berbanding daripada mikroorganisma. Proses hidup mikroorganisma ni semestinya dia bernafas. Benda hidup semestinya bernafas. Jadi mikroorganisma ini bernafas, bergerak dan juga bertumbuh. Bernafas, bergerak dan bertumbuh. Baik. Jadi untuk membuktikan proses hidup mikroorganisma ni, kita akan buat beberapa penyiasatan. Kita akan menyiasat, benarkah mikroorganisma ini bernafas, bertumbuh. Manakala untuk membuktikan mikroorganisma ini bergerak, sukar kerana PDPR. Untuk melihat mikroorganisma ini bergerak, kita kena lihat di bawah mikroskop. Ada di rumah kamu mikroskop? Pasti tak ada kan? So kita tak boleh nak tengok mikroorganisma ini bergerak. Kalau kita dapat lihat pun, kalau di bawah mikroskop kita dapat lihat protozoa, jenis protozoa, di mana protozoa ni dia habitatnya kita boleh peroleh di kawasan yang berair. Kalau kamu masih ingat lagi bentuk protozoa, di mana jenis protozoa iaitu Paramecium, dia mempunyai bulu-bulu, iaitu kaki dia di bahagian tepi tapak kaki tu, tapak kasut tu, rupa dia macam tapak kasut. Kemudian di bahagian dia ada bulu-bulu. Bahagian berbulu tu yang menyebabkan dia boleh berenang. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, kita akan dapat lihat dengan jelas lah. Jadi untuk hari ini kita akan buat beberapa penyiasatan. Jadi untuk penyiasatan ini kamu kena sediakan beberapa bahan. Baik, dah sedia? Untuk penyiasatan yang pertama, kita perlukan 3 keping roti, di mana saiz roti ni sama. 3 keping roti, 1 alat penyembur yang telah pun diisikan dengan air biasa saja. Jangan letak air Milo, jangan letak air sirap. Air biasa saja. Kemudian 3 keping plastik, di mana plastik ni saya dah labelkan A, B dan juga C. Bagaimana cara kita nak melakukan penyiasatan ini? Kita ambil satu pinggan yang lain. Roti tadi saya kata yang sama saiz. Roti yang pertama dengan alat penyembur ini, semburkan untuk sekali sembur saja.
Okey, selepas tu kamu ambil plastik label A dengan satu titis. Ambil roti ini dan masukkan roti ini dalam plastik. Kemudian lipatkanlah supaya tidak ada haiwan lain yang masuk. Okey, lipatkan dan tak ada haiwan lain yang masuk. Dah siap untuk kepingan roti yang pertama. Kita letak ke tepi. Kita ambil satu lagi roti, kepingan roti. Sebelum itu kita lap dulu supaya tak ada titis air. Pastikan bahawa tak ada air yang terlebih untuk kepingan roti yang kedua. Okey, ingat dalam penyiasatan kita mesti ada perkara yang dimalarkan dan juga perkara yang dimanipulasikan. Saiz roti tadi yang sama, iaitu pemboleh ubah dimalarkan, saiz roti yang sama, manakala semburan air ini untuk kepingan roti yang kedua ini kita tadi satu semburan, ini kita ambil 2 semburan. Dan seterusnya kita ambil plastik yang bertanda B dengan 2 titis. Masukkan roti ini dalam plastik. Ini buat perkara yang sama seperti roti A tadi. Ambil tepi, tenap, dan kita ambil kepingan roti yang ketiga dengan 3 semburan. Baik, plastik C dan 3 titis air. Ambil dan kita masukkan roti ini dalam ke kita dah ada 3 keping roti. 3 keping roti yang sama saiz. Ada 3 keping roti yang sama saiz, tetapi di atas setiap roti mempunyai bilangan semburan yang berbeza. Dapat kamu kenal pasti yang mana pemboleh ubah dimalarkan, yang manakah pemboleh ubah dimanipulasi. Baik, untuk seterusnya, roti-roti ini perlulah disimpankan di tempat yang gelap, seperti di dalam laci atau di bawah katil. Tapi kalau bawah katil tak sesuai sangat, nanti ada haiwan lain pula yang datang. Dalam laci tu okey sikit lah, di tempat yang gelap. Okey, kamu boleh perhatikan apa yang ada, apa perubahan yang terdapat pada roti ini selepas dalam tempoh 1 minggu. Ke penyiasatan yang seterusnya, di mana untuk ini kita perlukan tepung. Di mana di sini saya dah sediakan 3 cawan tepung yang sama kuantiti dia. Di mana setiap cawan tu ada kuantiti yang sama tepung. Kemudian kita ada yeast. Beli saja yeast paket ni. Yeast ni kita akan guna cubit saja sebab kita guna tepung yang sedikit saja. Tak nak guna tepung yang banyak. Kemudian kita perlukan air. Saya dah sediakan 3 bekas air. 3 bekas air. 3 bekas air ni untuk setiap tepung yang kita nak adun nanti. Kemudian saya sediakan 3 bekas juga. Di setiap bekas saya ada tulis, saya ada buat label A, B, C, dan kain lap, kain untuk penutup, dan juga bekas untuk mengadun. Bekas mengadun, ambil 1 cawan tepung, masukkan dalam bekas. Okey. Untuk cawan yang pertama ni,
kita hanya letakkan satu cubit yeast saja. Kita gunakan satu cubit yeast, kemudian kita letakkan air. Letak air sikit demi sedikit, kemudian kita adunkan dia, kita uli lah, kita uli untuk supaya dia boleh menjadi dough. Proses ni seronok. Kalau buat di sekolah lagi seronok. Ini kita dah ada kes pandemik. Kamu buatlah di rumah masing-masing dengan bantuan ibu awak. Yang ini tadi kita dah campur tepung, kita dah campur habiskan air tadi. Dah tepung, dah masukkan satu cubit yeast. Kemudian kita ulikan. Dia dah bulat, letakkan saja di dalam bekas A. Saya tulis satu cubit. Letakkan saja di dalam bekas A. Biarkan dia begitu. Biarkan saja. A. Kita masukkan tepung seterusnya. Dengan yang ini kita masukkan 2 cubit pula. 2 cubit yeast. Kemudian kita campurkan dengan air. Kita gaul dia. Dia jadi bulat-bulat macam ni. Ambil bekas yang kedua, kita letak saja dalam ni. Seterusnya kita pergi ke yang ketiga. Tepung. Yang pertama kita dah gunakan 1 cubit yeast. Yang kedua kita gunakan 2, manakala yang ini kita gunakan 3 cubit yeast. Sama je, kita adunkan dia balik. Campurkan sama saja step yang pertama, kedua, ini yang ketiga. Adunan ketiga kita dah hampir siap. Masukkan bekas yang ketiga. Jadi kita dah ada bekas C, kita ada bekas B, dan kita ada bekas A. Kita perlu buat seterusnya ialah kita ambil kain dan kita tutupkan. Biarkan selama 20 ke 30 minit. Tengok hasilnya apa yang akan terjadi. Baik, kita teruskan lagi dengan aktiviti kita. Aktiviti yang seterusnya ini kita memerlukan air di dalam botol. Tapi air tu kita nak separuh saja. Seterusnya yeast. Yeast ni pun sebenarnya kita tak perlu banyak, sikit saja. Lebihan yeast yang kita buat dough pada tepung tadi pun dah memadai. Kemudian ini adalah larutan air gula. Saya dah larutkan gula di dalam air panas. Dan belon ni kita pastikan dia tak bocor. Dia tiup dulu. Tak ada angin yang keluar, maknanya belon ni tidak bocor. Baik, aktiviti ni mudah saja. Ni botol ni yang ada air ni, kita campurkan dulu dengan air gula ni. Kita masukkan dalam gula ni dalam bekas. Larutkan air gula dalam bekas. Larutan air gula ni dia membantu kepada pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma dia memerlukan gula. Sebab tu benda-benda yang manis ni tak sesuai untuk kita
makan banyak-banyak. Okey, kemudian yeast. Kita masukkan yeast di dalam botol ni. Okey. Masuk je lah lebihan tu. Dia sikit lagi. Saya nak habiskan saja. Yeast ni pun kita dah tak guna dah lepas ni. Ini saja kita ada. Okey. Awak nak goncang, boleh goncang. Tak nak goncang pun tak mengapa. Okey. Bila goncang dia akan jadi macam tu lah. Seterusnya, belon ni awak tak perlu tiup. Buka dia punya mulut belon tu, letakkan saja. Berhati-hati jangan sampai tumpah pula. Right? Kamu letak saja macam ni. Kemudian kamu biarkan. Selepas itu kamu perhatikan apa yang berlaku. Selamat mencuba. Okey. Bagaimana? Kita dah jalankan 3 aktiviti. So, keputusan kepada setiap aktiviti itu kamu yang beritahu saya. Saya tak akan tunjuk apa-apa yang akan berlaku. Jika kamu lakukan aktiviti, pasti kamu akan dapat jawapannya. Okey. Jadi, apa yang saya perlukan ialah, pertama, selepas ini kamu akan menjawab 10 soalan seperti biasa di dalam Google Form. Yang kedua, ambil gambar setiap keputusan. Keputusan berkaitan dengan dough dan juga belon. Okey, keputusan tu kita hanya memerlukan tempoh masa yang singkat saja, dalam lebih kurang 30 minit kamu dah dapat dah hasil dia. Manakala untuk keputusan roti yang disemburkan dengan air tu kamu berikan pada saya seminggu akan datang. Pada kelas akan datang, ataupun seperti saya janjikan lah, iaitu pada sesi bersemuka nanti. Dah buka sekolah tu, kamu bawa roti tu. Datang ke sekolah, kita tengok apakah keputusannya. Okey, keputusan ini yang kamu peroleh, itulah dia pemboleh ubah bergerak balas. Okey, 3 pemboleh ubah dimalarkan perkara yang sama di dalam setiap aktiviti yang kita lakukan tadi. Okey, dan aktiviti yang pertama dan aktiviti yang kedua. Okey, seterusnya pemboleh ubah dimanipulasi. Apakah yang diubah di dalam aktiviti yang pertama? Apakah yang diubah dalam aktiviti yang kedua? Okey, aktiviti ketiga itu adalah peneguhan sahaja. Alright. Jadi dalam ketiga-tiga aktiviti ini sebenarnya kita akan dapat lihat proses hidup mikroorganisma, iaitu di mana mikroorganisma itu bernafas dan juga mikroorganisma itu bertumbuh. Bertumbuh ambil masa lama sikit lah. Yang bernafas sekejap lagi akan dapat hasilnya. Okey, jadi saya harap kamu dapat menyelesaikan tugasan aktiviti kita. Yang minat pada eksperimen, inilah tempatnya, inilah masanya. Lakukan eksperimen. Jangan lupa. Bye-bye.